beberapa jam sebelum itu, Russia telah di-attack dah. Russia telah di-attack. Berlaku letupan di dalam bandar. Berkenaan dengan semalam, kenyataan Tun Dr. Mahathir semalam, Zionis. Right. Dengar ni, ini pendedahan ni, Zara nak bagi pendedahan ni, kau kena dengar ni, pasal Zionis ni. Sepatutnya ni koperasi teori ni, ini hanya walaupun eksklusif jadi sepatutnya. Tapi kita bagi brief lah kalau tengok daripada Tun punya siapa-siapa yang ikut Tun punya posting, setiap kali posting Tun tu up, dia akan ada respon seluruh dunia seluruh dunia. Ya, tapi mungkin masih ada yang masih tak faham lah, ada yang masih tak faham macam mana Tun berkomunikasi kepada dunia. Sebab tu Tun punya posting, kalau dalam bahasa Inggeris tu, maknanya posting Tun tu adalah berkaitan dengan perkembangan di dunia. So bila dia stres setiap satu-satu negara, bermakna dekat satu negara itu akan berlaku sesuatu. Okay, kalau ikut daripada Tun punya posting semalam, dalam rangkap ke-8 Tun ada mention mengenai perkataan the Nazi, dan ada perkataan Western Alliance, dan ada perkataan Russia defeated German. Okay, itu dalam bahasa Inggeris. And then selepas saja Tun posting tu, beberapa jam selepas itu, saham-saham milik Nazi yang masih lagi beroperasi seperti Ford, IBM, General Electric, yang beroperasi juga di Amerika, jatuh. So jadi daripada situ pun kita dah tahu apa yang Tun posting tu, ia akan melibatkan reflected kepada pengetahuan dekat luar negara. Walaupun kita dekat negara kita tak ada, orang tak akan nampak lah, tak ada apa pun Malaysia ni apa semua, tapi setiap kali Tun posting mesti ada dia punya respon. Okay, lepas tu beberapa jam selepas itu, beberapa jam sebelum itu, Russia telah di-attack dah. Russia telah di-attack. Berlaku letupan di dalam bandar Russia masa tahun baru. Jadi selepas daripada Tun punya kenyataan, Russia balas balik. Russia bertindak. Dia bom dia attack Ukraine. Selepas tu berlaku kenyataan daripada Hamas, Abu Ubaidah, itu I baru tahu petang tadi. Dan kalau tengok berita Russia sekarang Russia telah keluarkan kenyataan yang mereka akan terus berperang dalam tempoh yang lama. Baru saja keluar. You all boleh tengok, search. Jadi kalau ikut daripada posting Tun tu, bermakna orang luar tengah tengok Malaysia, orang luar tengah tengok Tun punya posting. Apa-apa saja kenyataan yang Tun keluarkan, walaupun Tun tak bermaksud untuk untuk mempengaruhi dunia luar, tapi setiap kali Tun bercakap akan ada reflection. Ini bermula daripada masa 17 Disember lagi selepas Tun tegur kau Arab dalam kenyataan dia melalui media. Bila Tun tegur Arab kau mengenai tindakan Arab yang berdiam diri, kemudian 2 hari atau 3 hari lepas tu, Houthi Yaman telah bertindak menyerang
semua kapal-kapal Amerika dekat Laut Merah. Houthi Yaman tau. Houthi Yaman ni kira negara yang kecil, dan miskin, tapi mampu melakukan tindakan sebegitu rupa selepas 17 hari bulan Disember posting Tun tu. Jadi itu bermakna apa-apa saja posting Tun memberi reflection kepada ataupun tindak balas daripada luar negara. So itu cara Tun berkomunikasi kan. Tapi itu bukan bermakna Tun memberi arahan, bukan. Tapi bermakna memberi cabaran kepada dunia what you should do against these atrocities. Okay, what you should do against these atrocities. Kalau you tak buat apa-apa, you apa? Tun akan bagi tahu you ni apa, pengecut. Kan? Jadi itu. Yang posting Tun semalam, dia bagi tahu, dia sebut perkataan Russia defeated Jerman. Lepas tu yang ke-9 dan ke-10 tu Tun sebut 2 kali now. Satu kat nombor 9, satu kat nombor 10. Maknanya 2 kali now tu you buat sekarang dan urgent. Jadi itu bermakna perkataan-perkataan tu je pun tetap orang luar memberi respon kepada Tun. So inilah menunjukkan rupanya walaupun Tun 98 tahun, masuk tahun ni 99 tahun, tapi setiap perkataan Tun menjadi pembakar semangat kepada seluruh dunia yang sedang memerhatikan perkembangan di Malaysia. Tapi Zia, bila Tun di Malaysia ni, Tun bagi satu arahan, boycott 7-Eleven, orang kita tak bertindak, Zara. Satu benda yang pelik. Negara luar, sekarang ni yang berperang dengan Israel ni, bila Tun keluar kenyataan, saham jatuh habis, kapal dia orang kena serang. Tapi di Malaysia ni, Tun Mahathir bagi tahu boycott 7-Eleven. Sebab Tun Mahathir bagi tahu boycott 7-Eleven tu bukan saja-saja. Betul. Sebab 7-Eleven ni siapa punya? Siapa? Vincent Tan tu sekarang apa dia buat? Itulah tu dengan bapuk tua tu. Boycott. Kita kena boycott 7-Eleven ni. Sebab Tun Mahathir dah bagi tahu boycott 7-Eleven. Bermakna kita semua kena boycott. Jangan bagi can. Sebagaimana kita boycott Starbucks, McDonald's, kita boycott 7-Eleven. Kena boycott. Ajar dia orang ni. Yes. 7 itu pun termasuk dalam list penyokong Israel lah. Jadi kita sepatutnya menjadi kalau kita boleh boycott produk-produk yang lain, maknanya kita kena tengok 7 itu pun sebahagian daripada ni. Memang ada dekat antarabangsa punya kenyataan. Jadi perlu di. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.